Pak Azri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau clear, just tulis clear kat situ suara clear so that kita boleh cerita-cerita hari ini. So hari ini masak apa? Hari ini kalau tengok dekat Facebook semua orang masing-masing cerita hari ni masak ni. Semua post pasal makanan tu, makanan ni, makanan sedap-sedap. Yang tak pernah buat roti pun mula buat roti. Okey, terima kasih Cik Khairun. Yang tak pernah buat roti. Yang tak pernah buat kuih pau, Yang tak pernah masak, semua tengok YouTube masak. Okey, sebab masing-masing dah terperangkap. Jadi waktu ni lah semua orang asyik lapar je. Betul tak? Jadi daripada you all asyik lupa, asyik asyik lapar, asyik ingat makan. Dia baik kita belajar sikit. Okey, terima kasih semua yang komen. Okey. Hari ni Dr. Ju nak share sikit pasal darah tinggi. Benda yang sangat-sangat senang, sangat-sangat basic. Tapi Dr. Ju rasa ramai juga yang masih belum clear pasal darah tinggi. Sebab kalau tengok statistik, hampir separuh daripada rakyat Malaysia yang ada darah tinggi. Dan darah tinggi sekarang bukannya pada orang tua saja. Darah tinggi sekarang pun ada juga pada budak-budak muda. Sebenarnya kalau budak muda kena darah tinggi, dia punya kesannya lagi teruk daripada orang tua kena darah tinggi. Dia senang sebab salur darah dia masih lagi lembut. Okey. Cerita-cerita pasal darah tinggi ni, sebenarnya apakah dia darah yang dimaksudkan dengan darah tinggi? Darahnya tinggi. Darah tu sebenarnya bukan darah tinggi, sebenarnya tekanan darah tinggi. Sebab darah ada macam-macam. Ada red blood cell, ada darah merah, darah putih, ada apa dia lagi, isi-isi mineral dalam darah. Jadi kita tak boleh cakap darah tinggi. Kita kena cakap tekanan darah tinggi. Waalaikumsalam semua. Okey, kita kena cakap tekanan darah tinggi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tekanan darah tinggi? Adakah darah apa ramai tak tahu apa sebenarnya tekanan darah tinggi. Tekanan tu kat mana? Tekanan tu dekat dalam salur darah. Okey, tekanan darah adalah tekanan dalam salur darah. Okey, dalam salur darah. Okey, maknanya dalam salur darah ni, salur darah kita adalah saluran yang sempit, yang kecil, yang kecil sangat. Dan dalam salur darah tu ada macam-macam. Ada plasma, ada sel darah merah, sel darah putih, ada mineral, ada nutrien, ada apa-apa. Semua ada kat dalam tu. Jadi dalam salur darah tu juga ada tekanan. Maknanya ada pressure. Tekanan tu pressure. Pressure tu cakap Mak Saleh. Tekanan tu cakap Melayu. Jadi tekanan. Tekanan dalam salur darah. Itu maknanya. Jadi tekanan dalam salur darah ni ada dua jenis. Ada dua jenis tekanan dalam salur darah, iaitu tekanan waktu jantung mengepam. Maknanya jantung tu dia kan mengempam, mengembang. Mengepam, mengepam, tak mengepam. Mengepam maknanya dia pam darah keluar, lepas tu dia kembang, darah masuk. Dia pam darah keluar, lepas tu kembang, darah masuk. Jadi tekanan darah tu ada dua. Yang pertama waktu jantung mengepam. Jantung mengepam. Bila jantung mengepam macam tu, keadaan tu dipanggil sistolik. Jadi maknanya sistolik, maknanya bila jantung zoom, itu dipanggil sistolik. Jadi tekanan darah waktu jantung mengepam itu dipanggil systolic pressure, tekanan darah sistolik. Dan bila jantung mengembang, tekanan dekat salur darah diukur, yang itu dipanggil tekanan darah diastolik. Maknanya bila jantung mengembang, keadaan itu dipanggil diastolik.
Waalaikumsalam semua. Okey. Jadi tekanan darah ada dua, sistolik dan diastolik. Bila jantung mengepam, apa jadi? Tekanan dalam salur darah sure lah tinggi, because jantung mengepam. Macam kita pipe kan, air berjalan, kita pump, of course lah, pressure, tekanan pada salur darah tu tinggi, dalam pipe tu tinggi. Jadi tekanan sistolik selalunya memang tinggi, sebab waktu tu jantung tengah bagi tekanan pada salur darah, jantung tengah mengecut. Faham ya? Simple. Jantung tengah mengecut, tekanan dalam salur darah, sebab jantung pam darah pergi salur darah. Melalui salur darah nak pergi ke organ-organ lain. Jadi tekanan waktu itu tinggi. Itu dipanggil systolic pressure. Bila jantung dah mengembang, darah berdezuk masuk ke dalam jantung, tekanan dia dalam salur darahnya akan mengecut lah kan. Jadi tekanan darahnya akan rendah. Itu dipanggil diastolic pressure. Jadi kalau you all tengok, you all ambil, anda semua ambil tekanan darah, doktor akan cakap tekanan darah awak 120, bawah 70. Maknanya 120 tu yang tinggi tu adalah systolic pressure, tekanan darah waktu jantung mengepam. Okey, faham? Yang bawah, yang rendah, yang 70 tu adalah tekanan darah waktu jantung tidak mengepam. Jadi dipanggil diastolic dan sistolik. Jadi tekanan darah sistolik mesti tinggi daripada diastolik. Jadi berapa tinggi yang dikatakan normal? Selalunya tekanan darah waktu diastolik dia juga akan menentukan tekanan darah waktu jantung mengepam, tekanan darah sistolik. Dia maknanya tekanan diastolik selalunya rendah. Maknanya kalau dia lebih daripada 90, dia dipanggil tekanan darah you tinggi. Kalau kurang daripada 90, itu dipanggil normal. Maknanya 89 tu CP-CP lah. Kalau 86, 85, 70, itu dipanggil tekanan darah normal, diastolik. Selalunya kalau diastolik normal, sistolik selalunya akan normal juga. Dan sistolik bergantung pada berapa kerap jantung you mengepam. Kalau jantung you asyik mengepam, sure lah sistolik akan naik. Jadi sistolik selalunya normal dalam 140, 130, 120, area tu dipanggil normal. Maknanya bawah 150 dipanggil normal lagi. Dan kalau rendah, maknanya kalau diastolik bawah kepada 60, dipanggil rendah lah tekanan darah tu. Jadi kalau you all tekanan darah ni kita cek, selalunya doktor cek ada dua cara. Yang pertama pakai cek manual. Manual dia pakai macam ni lah, BP set je ni ada nombor-nombor ni is pressure dia lah, tekanan dia boleh sampai 300 ni. Sebab Dr. Ju pernah dah jumpa yang sampai ke atas ni 300 sampai dekat bawah. Sampai ni. Kalau dah 10 tu nak matilah tu. Selalunya. Okey, kalau bawah 50 tu dah rendah lah, bawah 60 rendah. Kalau 65, 60 tu normal. Perempuan selalunya tekanan darah diastolik rendah itu normal. Orang yang kurang exercise, tak ada buat apa-apa pun tekanan darahnya rendah, itu normal. Itu dipanggil cuma low BP saja. Tapi low BP tak ada masalah sangat. Selalunya cuma paling-paling malas, asyik nak tidur je, pening je, sebab tak cukup oksigen. Sebab darah rendah, jadi darah oksigen tak banyak masuk dalam badan, dalam kita punya organ-organ, dalam punya otak, dalam kita punya mana, semuanya rendah. Oksigen rendah, makanan rendah. Jadi orang tu akan letih, pening, malas, asyik nak tidur je. Itu je paling-paling. Tapi dia taklah bahaya. Yang bahaya bila tekanan darah tinggi. Jadi ini adalah pengukur ataupun alat untuk mengukur tekanan darah yang secara manual. Bila secara manual ni sebenarnya doktor pakai stetoskop ni. Jadi doktor pakai stetoskop ni, jadi doktor dengar. Kita selalunya doktor akan pakai stetoskop, letak dekat nadi orang tu, dekat lengan sini, dan doktor dengar berapa tekanan sistolik secara dengar betul-betul. Maknanya dia tak tipu. Yang pakai manual, maknanya doktor akan dengar, dup, dia kata tu 180. Lepas tu dia akan turun, dup, 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 dup.
pump dia berhenti. Itu adalah diastolic pressure, maknanya tekanan darah waktu jantung mengembang. Jadi itu manual. Manual sebenarnya lebih tepat sebab doktor dengar dengan telinga sendiri, dengar, dan memang itu yang betul. Okey, jadi tekanan darah juga selalunya sekarang ni doktor-doktor pun dah malas. Lagi satu untuk memudahkan ni, jadi doktor akan pakai yang auto. Jadi kalau nak pump-pump kan susah, lambat. Tak walaupun dia lebih ni, tapi doktor tengok, kadang-kadang doktor akan recheck balik, tengok tinggi betul ke, doktor akan check balik pakai yang manual. Ini macam roughly lah, secara apa dipanggil, secara menyeluruh tengok ada tinggi ke tidak. Okey, so kalau tengok dia keluar macam ni lah. Jadi kalau tengok kalau macam ni lah, contohnya pressure, contohnya macam ni lah BP. Jadi bila pakai tekanan darah yang auto macam ni, kalau kita tengok atas tu dipanggil systolic. Atas tu systolic pressure, maknanya tekanan darah waktu jantung mengecut. Okey, yang bawah tu adalah dipanggil dia. Dia tu sebenarnya diastolic. D-I-A-S-T-O-L, tapi dia nak pendek, dia cakap diastolic. Dia saja. Sebenarnya atas systolic, bawah diastolic. Jadi pressure orang ni, ini adalah rekod dia, adalah 138, bawah 87. Yang kat bawah pulse tu sebenarnya pulse, maknanya nadi orang tu. Kita boleh tahu kadang-kadang pressure dekat atas systolic ni sangat tinggi bila pulse dia sangat laju. Kalau pulse dia sampai 100 lebih daripada 100, ini akan naik. Sebab bila orang tu jantung tu mengecup, pressure dia akan naik. Dia tak sempat lagi drop, kita dah detect dekat dalam ni. Jadi selalunya ubat-ubat yang untuk menurunkan tekanan darah juga, kadang-kadang doktor akan bagi yang menurunkan dia punya pulse rate juga. Jadi kalau tengok ada banyak bacaan dekat sini, ada banyak bacaan dekat sini. Contohnya ni, contoh-contoh ni memory kan. Boleh tengok ada yang macam ni, ada yang sebab ni patient Dr. Ju lah. Ni atasnya sampai 228. Ini maknanya orang tu ada systolic hypertension. Maknanya tekanan darah waktu jantung tu mengecut terlalu tinggi. Maknanya orang ni pun walaupun bawah dia tu normal, tapi atasnya terlalu tinggi. Dan kalau tengok pulse rate dia rendah, jadi maknanya orang ni dia punya salur darah dia sangat-sangat ketat. And then boleh tengok juga dekat sini, ini pun tekanan darahnya tinggi juga. Orang ni mesti makan ubat sebab tengok pulse rate dia, maknanya nadi dia cuma 56, tapi tekanan darah dia tinggi. Kalau tengok ini adalah yang Dr. Ju hantar pergi hospital sebab tekanan darah dia ini severe hypertension ataupun tekanan darah yang tersangat tinggi. Macam ni sangat-sangat bahaya. Okey, ini ada berkenaan dengan bacaan tekanan darah. Jadi ramai dekat sini sebab kalau ikut statistik dekat Malaysia saja, dalam 50%, mungkin lebih daripada 50% Malaysian ada darah tinggi. Okey, darah tinggi ni ada terbahagi kepada dua lah. Satu maknanya primary hypertension. Primary hypertension maknanya hypertension yang real, yang disebabkan oleh masalah salur darah. Salur darah dah peketannya, salur darah dah ketat, salur darah dah sempit, itu adalah primary hypertension. Dia ada keadaan dipanggil secondary hypertension. Secondary hypertension maknanya darah tinggi tu disebabkan oleh ada benda lain yang menyebabkan tekanan darah dia naik. Ada benda lain menyebabkan tekanan darah dia naik. Contohnya, dia ada masalah buah pinggang. Jadi yang tadi yang tekanan darahnya bawah sampai 163, sebenarnya dia ada masalah buah pinggang. Dia ada masalah pinggang. Dia vice versa. Maknanya dia adalah sama ada tekanan darah tinggi menyebabkan buah pinggang dia rosak, ataupun buah pinggang rosak menyebabkan tekanan darah dia tinggi. Jadi dia dua-dua. Jadi orang yang ada darah tinggi, darahnya terlalu tinggi, buah pinggangnya akan rosak. Dan orang yang ada buah pinggang rosak disebabkan oleh masalah lain juga menyebabkan darahnya tinggi.
Okey, itu secondary hypertension. Jadi kenapa masalah buah pinggang boleh menyebabkan darah tinggi? Sebab kalau kita tengok, yang pertama, bila you ada masalah buah pinggang, salur buah pinggang you akan dalam salur darah dalam buah pinggang you akan tersumbat. Bila tersumbat, bila jantung mengepam, darah sepatutnya masuk ke dalam buah pinggang untuk difilter, untuk ditapis, untuk dia buang yang kotor-kotor tu, buang ikut kencing, yang bersih-bersih tu dibawa balik semula masuk ke jantung. Bila buah pinggang kita sumbat, salur darah dekat buah pinggang kita sumbat, apa yang berlaku bila jantung kita nak mengepam, bila benda mengepam kepada benda yang tersumbat, of course lah pressure akan naik, ditekankan. Jadi salur darah tu yang nak pergi kat buah pinggang tu akan pressure akan naik sangat tinggi. Itu sebabnya buah pinggang rosak menyebabkan hypertension. Dan hypertension juga menyebabkan buah pinggang rosak. Sebab bila tekanan darah terlalu tinggi, dia akan merosakkan sel-sel salur-salur darah dalam buah pinggang dan menyebabkan dan menyebabkan buah pinggang juga rosak. Sebab kedua, kenapa orang yang ada buah pinggang rosak juga menyebabkan tekanan darah tinggi adalah dekat atas kepada buah pinggang kita ada satu kelenjar. Nama kelenjar tu adalah adrenal gland. Kelenjar tu juga mengeluarkan hormon-hormon yang mengawal tekanan darah. Ada beberapa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar yang nama kelenjar tu adrenal gland yang berada di atas buah pinggang. Ni buah pinggang di atas sini. Dan bila buah pinggang rosak, hormon ataupun kelenjar tu pun rosak juga. Bila kelenjar tu rosak, maka darah tidak dapat tekanan darah tidak dapat diregulate, tidak dapat tidak dapat diseimbangkan oleh badan kita. Sebab yang menyeimbangkan salur tekanan darah tu adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tu tadi. Jadi tekanan darah akan meningkat. Jadi itu adalah antara penyebab tekanan darah tinggi. Ada juga penyakit-penyakit lain, contohnya penyakit thyroid. Kelenjar ni ada masalah thyroid. Masalah thyroid juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Ada juga penyakit-penyakit hormon lain, contohnya hormon yang dikeluarkan oleh kita punya pituitary gland bila kita ada masalah tumor dekat otak kita yang akan menyebabkan dia akan mengena juga dengan adrenal gland. Sebab semua benda yang dekat organ ni, dia ada otak kita ada keluarkan hormon untuk stimulate kelenjar tu. Jadi bila ada masalah dekat otak, contohnya ada pituitary ataupun otak ada masalah tumor tu akan menyebabkan hormon yang merangsang kelenjar pada buah pinggang tu tak ada dan menyebabkan buah pinggang tu tak keluarkan hormon untuk mengawal tekanan darah dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Itu antara punca-punca secondary cause ataupun penyebab tekanan darah tinggi yang bukan primary, maknanya yang bukan disebabkan oleh salur darah ada masalah. Okey, apa lagi secondary cause of hypertension? Lain daripada itu, of course lah, apa benda yang merosakkan salur darah, contohnya kencing manis, contohnya gout, contohnya apa lagi? Masalah penyumbatan dekat salur darah. Benda-benda tu boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. That's why selalunya dia akan datang 3 serangkai. Kalau ada diabetik merosakkan gula yang tinggi, merosakkan salur darah akan jadi tersumbat dan menyebabkan darah tinggi. Dan penyumbatan juga berlaku dekat jantung, menyebabkan ada masalah jantung. Itu dipanggil 3 serangkai. Ini adalah hypertension. Jadi hypertension ataupun tekanan darah tinggi sangat bahaya. Kenapa? Kenapa dia sangat bahaya? Sebab kalau benda tu pressure tinggi, maknanya bila jantung kita mengepam melawan tekanan darah yang sangat tinggi, apa yang berlaku? Yang mula-mula sekali berlaku,
tekanan darah sangat-sangat tinggi, apa yang berlaku? Of course jantung kita akan rosak. Jadi orang yang ada tekanan darah tinggi, majoriti tak ada simptom. 70% daripada orang yang ada darah tinggi tak ada simptom. Tak rasa apa-apa pun. Tak rasa sakit kepala, tak rasa pening, tak rasa apa pun. That's why bila datang jumpa doktor tengok tekanan darah tinggi, doktor kata makan ubat. Dia tak nak makan ubat. Sebab ubat ada kesan samping. Ubat ada kesan samping. Terutamanya lelaki lah. Lelaki kadang-kadang dia boleh dapat mati pucuk, dia akan dapat masalah tenaga batin yang kurang bila makan ubat darah tinggi. Sebab itu kesan samping, salah satu kesan samping daripada ubat tekanan darah tinggi. Jadi dia tak nak makan ubat. Sebab dia kata saya tak pening doktor, saya tak rasa apa-apa pun, apa saya nak makan ubat? Tak, jadi dia orang tak nak makan ubat sebab dia tak pening. Tetapi benda ni sebenarnya sangat-sangat bahaya. Sebab doktor pernah jumpa seorang yang BP dia tiap kali datang bawah yang diastolik tadi 120. Tapi dia tak nak makan ubat. Dibagi ubat pun tak nak. Dibagi ubat pun tak makan. Sebab apa? Bila dia makan, dia kata dia akan ada masalah dengan masalah seks. Ada yang ada masalah sakit kepala lah bila makan ubat. Dia kata baik tak payah makan ubat lagi teruk. Tapi sebenarnya benda ni akan menyebabkan dia akan dapat benda yang lebih teruk daripada apa yang dia dapat, yang dia rasa tak ada masalah tu. Sebab bila ni jantung mengepam kepada tekanan yang sangat tinggi, jantung akan rosak. Dan ramai yang datang kat sini dah bertahun dia hypertension, dia tak makan ubat, apa yang berlaku? Datang kaki bengkak. Susah nak nafas sebab jantung dah ada masalah. Itu dipanggil congestive cardiac failure ataupun sakit jantung yang disebabkan jantung rosak ataupun jantung mengembang dan tak boleh kecut balik. Dan penyakit ni tak ada ubat, because jantung you, bila cuba you tengok belon bila kita dah tiup, dah kembang, bila dia nak ngecut balik, dia tak boleh kecut habis sebab jantung tu, dia punya getah belon tu dah rosak. Sama keadaannya dengan bila orang tu ada hypertension, jantung dia bekerja kuat, jadi jantung dia akan membengkak, longgar, sel-sel jantung tu dah rosak, jantung tu akan besar saja. Bila jantung besar, sepatutnya dia ngecut macam ni, dia mengepam macam ni. Tapi bila sel-sel darah pada jantung tu rosak, apa yang berlaku? Dia tak boleh nak mengecut dengan betul. Jadi apa yang berlaku? Dia akan mengecut macam ni je. Okey, dia akan mengecut macam ni. Itu dipanggil congestive cardiac failure. Jadi sangat bahaya. Itu pertama. Yang kedua, bila tekanan darah terlalu tinggi, apa yang berlaku? Dia akan merosakkan you punya salur darah. Salur darah tu akan cedera, akan luka. Bila dia cedera, apa yang berlaku? Badan you akan cuba untuk menampal tempat kecederaan tu. Waktu itulah kolesterol you akan naik. Kolesterol nak tolong you rawat kecederaan tadi. Jadi bila dia tampallah tempat-tempat yang cedera disebabkan oleh pressure tinggi tadi. Dan penampalan tu juga kerosakan tu juga berlaku pada salur darah pada jantung you. Jadi bila benda ni berlaku, maka berlakulah penyumbatan salur darah. Dan kolesterol tinggi, dan you all ambil ubat kolesterol, adakah ia menyelesaikan masalah? Dia tidak menyelesaikan masalah, malah dia akan menyebabkan kerosakan makin teruk. Jadi bila benda ni berlaku lama, asyik tampal, lama-lama sumbat. That's why pressure makin tinggi. Mula-mula you ambil ubat 1, lepas tu naik 2, lepas tu naik 3, lepas tu naik 4, lepas tu 2 jenis ubat pun lama pressure tak boleh juga turun. Ini disebabkan oleh kerosakan pada salur darah tu. Dan bila benda tu berlaku dekat salur darah, dekat jantung, of course lah you akan dapat heart attack. Okay, heart attack. Jadi ingat, orang yang ada darah tinggi jangan ambil benda ni biasa-biasa. Sebab tekanan darah tinggi juga, bila pressure sangat tinggi juga, dia akan merosakkan salur darah. Tadi dia tak nak makan ubat disebabkan ubat tu menyebabkan mungkin nafsu mungkin dia dah boleh dapat mati pucuk begitulah kan. Tapi sebenarnya benda tu is kalau dah biasa dia tak ada masalah pun. Masalahnya sekarang bila pressure tu tidak dirawat, salur darah dekat tempat yang
tempat yang untuk lelaki tu juga boleh rosak. Bila rosak menyebabkan salur darah tu menyebabkan urat-urat kat dalam salur darah, urat-urat dekat tempat tu juga rosak. Jadi dia akan dapat permanent mati pucuk lagi teruk. Jadi dia tak nak benda ni, tapi dia dapat lebih teruk daripada tu. Jadi yang sebaiknya adalah ambil ubat. Sekarang ada macam-macam ubat. Ada ubat yang ubat yang bagus, yang tak bagus. Tetapi yang paling bagus sebenarnya jangan sampai kena darah tinggi. Jangan sampai kena darah tinggi. Ada darah tinggi sebenarnya, adakah dia boleh nak reverse? Kalau puncanya adalah sebabkan you obese, you diabetic, you boleh reverse bila you kurus. Atau puncanya adalah buah pinggang you ada masalah dan buah pinggang you sudah maksudnya buah pinggang tu ada masalah, salur darah yang masuk kat buah pinggang tu sempit. Dia sempit disebabkan oleh mungkin congenital. Dia lahir dah ada salur darah yang masuk ke buah pinggang dia sempit. Jadi bila dia sempit, pressure naik. Jadi kalau tempat sempit tu dah dirawat, mungkin doktor buat operation betulkan ke, dia boleh baik. Kalau puncanya disebabkan oleh goiter, you punya thyroid dah normal, you punya pressure pun boleh normal. Kalau disebabkan oleh masalah tumor dekat otak pun dia boleh baik. Kalau disebabkan oleh obesity, yang itu ramai yang reverse. Sebab Dr. Ju ramai patient, sebab Dr. Ju buat rawatan reverse diabetic, reverse obesity. So bila orang tu dia obese tu, maknanya bila dia obese, pressure akan naik. Bila pressure naik, because lemak banyak mengelilingi salur darah menyebabkan pressure naik. Bila pressure naik, bila dia kurus, maknanya dia rawat dia punya obesity, kurus, pressure dia drop. Maknanya dia ramai yang back to normal, tak payah makan ubat. Because Dr. Ju ada patient yang obese dan dia ada diabetic dan dia ada hypertension dan dia ada sakit jantung. Dia follow Dr. Ju punya rawatan. Maknanya dia follow Dr. Ju punya protokol untuk diabetik. Dia follow Dr. Ju punya cara diet. Dia follow apa yang Dr. Ju suruh dan darah dia turun. Berat badan dia drop. Diabetik dia normal. Makan ubat mungkin cuma setengah biji ataupun langsung boleh off ubat. Dan hypertensionnya pun normal. Sakit jantungnya pun reverse. Sebenarnya kita boleh buat apa saja kalau kita nak. Lagi satu, hypertension ni juga boleh disebabkan oleh mengandung. Benda tu untuk wanita-wanita yang mengandung lah. Selalunya benda tu kalau ada first time ada, di second time pun ada. Itu biasalah. Dan itu kita tak sentuh lah kat sini sebab itu dah lain cerita lah untuk masa mengandung. Tetapi selalunya orang yang bila mengandung ada darah tinggi, bila dia tak mengandung, chances untuk dia dapat darah tinggi sangat-sangat tinggi. Maknanya orang yang mengandung, bila masa dia mengandung ada darah tinggi, mengandung kali kedua, kali tiga, kali empat memang akan darah tinggi juga. Dan bila dia dah tak mengandung nanti, chances untuk dia dapat darah tinggi sangat tinggi. Jadi orang ini kena jaga diet, tak boleh gemuk, kena betul-betul jaga supaya sehat, awet muda dan dia punya tekanan darah tak naik. Sebenarnya benda tu tak ada impossible. Benda tu semuanya boleh baik. Kalau kita tahu apa nak buat. Okey, simptom-simptom darah tinggi yang ada 30% sahaja tadi. Darah tinggi tu sakit kepala, tegang-tegang urat, boleh juga pening, boleh juga berdarahan dekat hidung sebab pressure tinggi kan. Salur darah dekat sini, dekat dalam hidung ni sangat fragile, sangat nipis, dia boleh pecah. Boleh juga mata tiba-tiba kelabu sebab salur darah dekat mata tu dia bengkak. Dan bahayanya darah tinggi ni juga dalam otak kita ni banyak salur darah kan. Salur darah tu boleh menggelembung. Salur darah tu macam belon, pressure tinggi dia gelembung. Itu dipanggil aneurysm dan benda tu boleh pecah anytime dan you all dapat stroke. Jadi kadang-kadang geram juga orang yang tak nak makan ubat ni. Dia tak nak makan ubat, dia tak nak jaga diet, dia tak nak buat benda lain. Dia cuma nak makan saja. Jadi bila dah dapat macam tu, dah dapat stroke, dah dapat macam-macam, bukankah dia menyusahkan bini dia, menyusahkan anak-anak dia? Kalau nak mati terus tu tak apa. Masalahnya hidup tapi menyusahkan orang. Okey,
apakah risk factor? Maknanya apakah risk orang-orang yang senang dapat sakit darah tinggi tu? Yang pertama umur lah. Kalau umur dah meningkat, maknanya risiko untuk dapat tekanan darah sangat tinggi. Tekanan darah tinggi tu tinggi. Maknanya selalunya orang dapat darah tinggi bila umur dia dah 50 ke atas, sebab salur darah dah banyak berlaku inflammation, radang, salur darah tu radang, badan kita tampal, kolesterol naik, tampal, banyak sangat parut, salur darah kita penuh dengan parut, salur darah kita keras, dan bila keras menyebabkan tekanan darah tinggi. Itu normal. Bukan normal lah, maknanya itu adalah primary hypertension, maknanya sebabkan penuaan. Okey. Yang kedua, mungkin race ataupun bangsa. Sebab ada bangsa-bangsa tertentu macam yang senang dapat darah tinggi. Selalunya orang Afrika senang dapat darah tinggi. Tapi kat Malaysia ni mungkin sama je ke, Cina ke, you Melayu ke, India ke, sama je, semuanya dapat darah tinggi. Okey. Family history. Lagi satu family history. Kalau keluarga ada darah tinggi, selalunya kita pun akan dapat darah tinggi. Tapi Dr. Ju selalu cakap, jangan salahkan keturunan kita, salahkan diri kita sendiri. Sebenarnya keturunan kita baik-baik sahaja kalau kita jaga diri kita. Kalau kita jaga diet kita, kita selalu exercise, kita buat cara hidup yang baik, kita tak akan dapat darah tinggi. Maknanya kita akan break dia punya orang kata sekarang break dia punya penularan COVID ni kan sekarang. Tapi kita break kita punya keturunan yang ada hypertension tu. Okey, gemuk lah. Yang risiko yang terusnya gemuk. Kalau kita obese, kita senanglah dapat hypertension. Terusnya, risiko seterusnya tak cukup exercise. Kalau kita tak cukup exercise, senanglah dapat hypertension. Merokok. Merokok sebenarnya bila merokok tadi kimia dalam rokok akan menyebabkan salur darah kita rosak, cedera, menyebabkan badan kita akan tampal tadi, menyebabkan banyak sangat tu, dan menyebabkan kita dapat darah tinggi. Jadi merokok juga salah satu risiko untuk senang dapat darah tinggi. Dan daripada tu diet, mungkin kita makan banyak garam. Jadi bila garam tinggi, salur darah kita pekat, menyebabkan pressure juga tinggi. Seterusnya mungkin orang Islam tak boleh buat, tapi alkohol lah, ambil banyak alkohol. Dan seterusnya, risiko seterusnya adalah stres. Sebab bila kita stres, badan kita keluarkan macam-macam hormon. Hormon tu juga menyebabkan radang dekat salur darah kita. Kalau kita stres, kronik stres, daripada muda sampai tua stres je hidup. Stres, asyik-asyik stres je. Jadi bila stres tu akan menyebabkan banyak hormon dikeluarkan oleh badan kita. Hormon tu menyebabkan inflammation pada salur darah kita. Jadi salur darah kita banyak radang, banyak penampalan, banyak parut, banyak keras. Banyak keras, banyak tinggi. Banyak tinggi dia punya pressure. Okey. Itu adalah antara risiko-risiko untuk yang orang yang senang dapat darah tinggi. Okey, selain daripada tadi Dr. Ju cakap orang yang dah darah tinggi boleh dapat heart attack, boleh dapat aneurysm, tadi salur darah mengembang tadi, boleh dapat sakit jantung, boleh dapat buah pinggang rosak, boleh dapat mata rosak, mata boleh buta, boleh dapat juga dia juga menyebabkan boleh menyebabkan stroke, dan juga boleh menyebabkan cepat nyanyuk. Jadi hypertension juga menyebabkan kita cepat nyanyuk. Kopi kalau cuma satu cawan satu hari tidak ada masalah. Tapi kalau satu hari sampai 4-5 kali, sebab kopi akan menyebabkan kita punya jantung berdebar-debar kan, kalau you tak biasa lah. Kalau orang yang biasa ambil kopi, dia tak ada jadi masalah. That's why orang tua-tua dulu kopi tu sangat biasa. Tapi sekarang ni kopi mungkin kafein tinggi ke. Tapi kalau orang yang dah biasa, tak ada masalah diminum. Tapi kalau orang yang tak biasa tiba-tiba minum kopi, pressure akan naik. Tapi kalau orang daripada kecil dah minum air kopi je, tak ada masalah sebenarnya. Sebab benda semua benda adalah bergantung kepada kebiasaan kita. Okey, rawatan untuk darah tinggi, of course, yang pertama, kalau boleh elakkan daripada dapat darah tinggi. So jaga makanan kita, jaga exercise kita, jaga stres kita, jaga keluarga kita, semua tu. Yang keduanya, ubat lah.
Ubat-ubatan you boleh pergi hospital, macam-macam ubat. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang meningkan kepala, ada yang tak, ada yang macam-macam you all boleh cari. Tapi yang terbaik sebenarnya kalau you boleh off ubat secara semula jadi. Jangan off pandai suka-suka je off ubat. Tapi bila you dah terbukti you dah gemuk, kurus, you tengok BP normal aja, you boleh try off sikit-sikit. Dan bila you try kurangkan ubat, make sure you ada BP set ni dan check pagi, petang, siang, malam. Kalau you dah turunkan sebulan you buat, memang pressure normal, itu tak apa, you boleh check lepas ni. Tiap hari pun boleh check, tak ada masalah. Maknanya you memang dah tak ada darah tinggi. Cara-cara lain juga selain pada ubah gaya hidup, kurus, exercise, ubat semua tu, ada juga alternative medicine macam Dr. Ju buat dekat sini. Cupping ni bekam lah, bekam klinikal. So bekam klinikal juga dia orang dah buat kajian, Profesor Aziz dah buat kajian. Kalau you buat buat bekam secara konsisten, maknanya tengok BP you, kalau you secara konsisten, let's say you buat 2 minggu sekali selama 4 bulan, bekam klinikal point untuk hypertension general atau hypertension untuk 4 bulan, darah dia akan turun sebenarnya. Itu you all boleh buat, dan you kena check sendirilah. Kalau dia betul-betul dah turun, baru off ubat. Jangan suka-suka off ubat. Mentang-mentang dah pergi bekam sebulan, seminggu sekali, you all off ubat. Tak. Maknanya you mesti make sure darah dah betul-betul turun baru off ubat. Acupuncture pun boleh. Macam suplemen. Adakah suplemen boleh menurunkan darah tinggi? Mungkin ada, tapi you kena check. Jangan suka-suka dengar saja orang jual cakap benda ni boleh turunkan darah tinggi, you all pun makan dan buang ubat. You kena buktikan yang dia betul-betul dah boleh turun. Maknanya betul-betul boleh darah you turun, baru you boleh off. Maknanya kalau you nak ambil suplemen ni, you kena makan juga ubat. Lepas tu you tengok pressure drop, you boleh kurangkan ubat dan boleh kurangkan, dan you check BP tu sangat-sangat rapat. Maknanya sangat-sangat konsisten check lah. Maknanya check pagi, tengah hari, petang. Kalau betul-betul terbukti memang BP dah turun, nak buat macam mana? Maknanya memanglah betul suplemen tu boleh turunkan. Tapi Dr. Ju tak ada pun nak cakap suplemen tu tak boleh untuk. Tapi you kena buktikan. You kena buktikan yang dia betul-betul boleh turunkan BP, baru you boleh off. Jangan off ubat suka-suka saja. Jangan off ubat suka-suka. Hypertension tak macam diabetik. Hypertension nak reverse very difficult. Especially kalau you dah ada buah pinggang rosak, memang selalunya tak boleh turun BP dia. Sebab puncanya ada dekat situ. Buah pinggang you rosak, pressure memang tinggi. Jadi kita tak ada cara lain selain pada makan ubat. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Kalau siapa-siapa nak appointment, nak jumpa Dr. Ju, sekarang ni kita dah buka balik pada appointment. Boleh telefon di Wellness 0792525573 untuk buat appointment. Untuk siapa-siapa yang ada masalah buah pinggang, macam mana nak reversekan buah pinggang supaya buah pinggang yang rosak, supaya tak nak dialisis. Bukan dah stage 5 lah, stage 3 tu 3, 4 tu insya-Allah boleh reverse balik. Itu boleh buat appointment. Dan sekarang ni PKP mungkin susah you all nak lepas. Selalunya Dr. Ju akan bagi surat lah. Kalau siapa yang nak jumpa Dr. Ju, boleh ambil surat, kita email, you all boleh print, boleh pergi kat balai polis terdekat, bawa surat tu, dia on chop, you boleh sampai ke labis jumpa Dr. Ju. Kalau nak tunggu lepas raya tak tahu tak bila lagi PKP ni, takut you all penyakit makin teruk. Yang diabetik pun Dr. Ju sebenarnya ada siapkan untuk CKD lah, untuk chronic kidney disease. Dr. Ju ada buat online coaching dengan Dr. Ju. Maknanya kita by Zoom, Dr. Ju akan coach you all dalam beberapa jam, dalam grup yang kecil. You all boleh register sebenarnya. Benda tu ada dalam digwellness.com. Nanti Dr. Ju punya staff akan bagi link tu. You all boleh register coaching online. Tak payahlah nak you all dah ada buah pinggang, dah ada masalah. Tak perlulah you all nak
ambil risiko untuk kena COVID, untuk datang ke Labis, you all boleh join Dr. Ju punya coaching online. Boleh join melalui Dr. Ju punya website, boleh register half price daripada biasa. Sempena COVID ni Dr. Ju bagi half price harga coaching. You all boleh register sekarang. Ada date dia kat situ untuk buah pinggang kronik, untuk gastritis yang tak baik-baik, dah bertahun-tahun kena masalah gastrik. Doktor kata dah makan ubat, dah skop sana sini tak boleh baik pun, Dr. Ju ada kelas, boleh check dekat website Dr. Ju. Dan juga untuk masalah autoimmune disease pun Dr. Ju ada kelas. Dan yang terdekat sekarang ni Dr. Ju ada kelas untuk diabetik. Yang itu untuk mereka-mereka yang dah pernah menghadiri Dr. Ju punya My DJ baru-baru ni. Sebab nak buat balik tak boleh, jadi Dr. Ju buat online. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ni. Jumpa lagi di lain masa, InsyaAllah. Kalau ada masa, mungkin hujung minggu ni Dr. Ju akan ajar masak-masak lagi, masak-masak sehat untuk bulan puasa. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.